A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, yang banyak melimpahkan rezekinya ya kepada kita semua, dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di AI Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan AB Live saya, seperti biasa saya ingin kongsikan beberapa perkara lah. Yang pertama, saya nak kongsikan dulu struktur AB Live saya untuk mereka yang belum yang baru saja mengikuti AB Live saya ni, yang baru join AB Live ini ataupun baru kenal AB Live kami ni, iaitu kita ada 4 tajuk seperti biasa. Yang pertama, tajuk yang saya nak kongsikan hari ini berkitar bisnes, berkitar pemasaran, yang mana saya kongsikan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal bisnes yang saya baca sama ada dalam negara ataupun di luar sana, dan juga perkongsian saya hasil daripada saya dalam proses, kata orang, proses pembelajaran, bermentorkan bisnes ni. Maknanya kita ada guru kita yang guide kita untuk berbisnes. Kita bukan bisnes sendirilah. Okey, baik. Antaranya tajuk utama saya hari ini iaitu berkenaan Okey, baik. Itu tadi struktur perkongsian saya, tajuk-tajuk yang saya nak kongsikan.
untuk kita panggil macam majlis ilmu kita bersama-sama, insyaAllah. Dan juga yang kedua yang saya ingin kongsikan ialah saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan di luar sana yang belum mengenali saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada Perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk yang kita pasarkan dan juga produk yang kita ingin uh, buat tawaran istimewa ataupun yang kita produk yang kita nak cari dropship tu ialah ini produknya. Ini produknya, produk kesihatan Pati Ajwa. Ini produknya, ini packaging dia, dan juga produk ni dia ada certification penghilangan di sini ya. Mesti dengan GMP lah, General Manufacturing Practice, sijil penghilangan dia. Dan juga tadi kotak dia, dan ini apa ni, botol dalam dia lah. Ini botolnya. Okey. Dan ini dia punya jus dia. Pati kurma ajwa, produk kesihatan lah. Dan untuk maklumat perempuan, saya gunakan produk ni juga untuk apa ni, untuk kesihatan diri saya juga. Kita kadang-kadang kita makan kalau tu macam-macam, tapi kita lupa untuk ambil makanan apa ni, macam suplemen yang mana benda ni membantu memperbaiki balik anggota-anggota badan kita, dalaman kita ataupun diri kita supaya kembali sihat, insya-Allah mudah-mudahan. Dan juga kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan, perempuan di luar sana, daripada bayi sampai kepada warga emas yang ingin dibantu untuk sihat, yang kembali sihat, ataupun yang ingin dibantu untuk kekal sihat, insya-Allah, ataupun yang ingin dibantu untuk baiki lagi kesihatan tu, kesihatan tubuh badan. Dan juga secara tak langsung ataupun bila sihat tu, agar kita ada berimpian untuk kita tambahkan lagi amal ibadah kita, agar kita dapat beraktiviti bersama keluarga, ataupun dapat kita membantu juga orang-orang lain di luar sana, insya-Allah. Dan secara tak langsung nanti akan timbul rasa rindu kita ataupun sayang kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, kurma ajwa tu kepada baginda dan juga kepada umat baginda, insya-Allah. Dan terakhir ini terakhir sekali kita akan rasa rindu kita kepada Allah SWT atas anugerah ataupun atas kekuasaan. Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan puan luar sana ialah melalui produk tadi, produk kesihatan Pati Ajwa ni. Produk Pati Ajwa. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan? Mudah saja, simple saja. Kalau tuan-tuan puan nak tahu infonya, kami PM kami, DM kami di bawah, kami akan kongsikan infonya secara percuma. Ataupun kalau tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, boleh sharekan link di bawah dan kami akan kongsikan juga infonya secara percuma. Okey, baik. Dan juga kalau tuan-tuan nak cuba, yang berminat nak cuba tu, insya-Allah tak ada masalah. Boleh PM kami, DM kami di bawah. Dan juga kami akan kongsikanlah yang mana untuk maklumat tuan-tuan, tawaran promosi atau tawaran istimewa ni kita ada bagi free discount, dan juga kita akan bagi free postage ataupun kos penghantaran percuma di semenanjung Malaysia saja buat masa ni. Dan juga kalau akan datang, kalau kita ada buat perubahan untuk seluruh Malaysia, kita akan buat juga percuma di Malaysia Barat lah, iaitu di Borneo ataupun di Sabah dan Sarawak ataupun Labuan. Itu akan datang, insya-Allah. Dan juga kita akan bagi percuma e-book, percuma e-book, iaitu buku doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis, doa-doa mustajab daripada Al-Quran dan Hadis. Jadi maknanya dalam tawaran istimewa ni kita ada bagi 3, iaitu potongan harga, kemudian kita akan bagi free kos penghantaran tu, dan juga free e-book.
Okey, baik. Dan jangan lupa kalau tu berminat, jangan lupa PM kami, DM kami, dan juga sharekan link tu untuk mereka yang berminat nak tahu pasal ataupun nak kena produk ni. InsyaAllah kita akan bantu. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Itu tadi sedikit berkenaan latar belakang kami dan juga produk kami, dan tanpa melengahkan masa ya, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu uh, gagal. Okey, baik. Bila bercakap pasal bisnes gagal ni, uh, yang ini kadang-kadang dia reflect ataupun dia kadang-kadang mengingatkan saya kepada pengalaman saya dahululah masa tu saya berniaga. Saya pun untuk tuan-tuan saya daripada kecil memang minat berniaga tu ada sejak daripada sekolah rendah lagi. Saya dah start berniaga sejak kemudian naik kepada sekolah apa ni, menengah pun berniaga juga, sampailah kepada sekarang ni saya bisa berniaga. Dan kadang-kadang kegagalan bisnes saya yang lalu tu uh, banyak mengajar saya erti apa benda yang kita perlu betulkan, apa benda yang perlu kita fokuskan. Jadi yang penting kita jangan give up lah. InsyaAllah rezeki Allah tu ada, dan rezeki Allah tu luas, dan yakin kepada kekuasaan dia. Okey, baik. Uh, perasan ke perasan ya, apa ni kalau kita perhatikan ya, beberapa usahawan lah, segelintir usahawan ni yang kita perhatikan, dia dah berniaga puluhan tahun ataupun bertahun-tahun dah berniaga, dan juga dah kata orang dah buat bisnes tu lama sangat, dan ada pun yang baru bermula pun kadang-kadang masih lagi tak nampak hasilnya. Dah 6 bulan berniaga ke, dah 10 tahun berniaga ke, ataupun dah 15 tahun berniaga, masih tak nampak hasilnya lagi. Hasil yang di-expectkan, hasil yang dijangkakan. Dan juga kalau kita tanya, kita buat survey kepada mereka-mereka ni, kebanyakan mereka kata dah buat promosi dah, promosi offline, promosi online, macam-macam, dah buat sistem membership ke, upline ke, downline ke, tapi apa ni, dia punya hasil dia ciput je, sikit je, ataupun habis saja. Macam contoh lah, macam contoh saya dulu, teringat saya satu masa dulu saya berniaga, saya ikut abang saya berniaga lah, kami berniaga dulu, berniaga kelapa kering ataupun buah kelapa, buah kelapa, dan juga kami berniaga santan, dan juga kami berniaga apa ni, kelapa parut. Yang mana dulu saya ceritakan sikit pengalaman saya untuk kait dengan apa yang saya ceritakan ini, kenapa bisnes tu gagal, boleh dikatakan gagal. Apa ni, kami dulu ambil kelapa di Kuala Selangor, di kampung-kampung yang mana dia orang ada tanam pokok kelapa. Jadi kita kutip kelapa tu, kelapa yang dah diproses, dah dibuang sabut dia semua, kita masuk dalam lori, jadi kita bawa balik lah. Dan kami buat berniaga bukan di pasar pagi atau pasar tani yang sekarang ada ni. Dulu kita berniaga pasar malam, pasar malam kadang di sekitar apa ni, Clown Valley lah kebanyakannya. Kita berniaga sana, dan memandangkan kami saja yang buat produk tu, kita ingat kita kata boleh cepat berjaya lah. Tapi kadang-kadang bila kita benda-benda lain ataupun step-step lain yang sepatutnya kita buat, kita tak buat, jadi benda tu kira macam biasa je berniaga sudahnya. Walaupun kita nampak macam kita monopoli kawasan kawasan berniaga tu, wilayah kita tu, tapi bila benda-benda yang kita terlepas pandang, yang kita tak tahu, yang kita tak ada ilmu, kita tak buat, jadi hasil ni pun macam tu lah. Alhamdulillah, ciput-ciput gitu je lah. Jadi berbalik pada situasi sekarang ni, ataupun isu sekarang, ataupun tajuk yang saya nak kongsikan ni, kadang kita terfikir apa silapnya, mana salah dia, apakah silapnya yang kita buat tu bila kita berniaga ni kan. Dan kadang kita membawa kita fikir lagi apa perkara, mengapa perkara ni berlaku. Kita berniaga ni dapat ciput aja. Dan juga adakah kerana kita ni memang kadang-kadang kita terfikir kita ni berniaga pasal ditakdirkan untuk gagal dalam perniagaan tu. Dan juga ataupun kita, adakah kita belum bertemu dengan cara ataupun kaedah ataupun formula yang betul, yang mana bila kita jumpa perkara tadi tu, tips ke, cara ke, atau kaedah ke, ataupun formula, kita akan mencapai kejayaan. Ini membuatkan kita muhasabah balik. Kita fikir kenapa
apa silapnya. Jadi kita berbisnes sampai kita menjadi gagal. Dan juga apa ni, kadang-kadang kita fikir lagi, adakah kita ni yakin, kita fikir kita yakin, kita ingatkan kita telah berusaha, kita telah committed 100%, ataupun satu peraturan perniagaan ataupun tidak. Dia membuatkan kita fikir macam-macam perkara lah. Tapi apa pun, kalau kita tengok, saya tertarik apa ni, seorang, kita panggil bukan motivator lah, seorang mentor keusahawanan, yang saya rasa nombor satu di Malaysia ni, yang pakar dalam bidang marketing dan perniagaan ni, apa ni, uh, uh, Datuk Wira Haji Dr. Azizan Osman, atau di bawah syarikat dia Richwork. Saya ada baca artikel dia, banyak juga artikel yang menarik, tip-tip yang menarik daripada beliau, daripada Richwork sendiri. Dia kata 99% orang yang gagal dalam perniagaan ni adalah kerana tiada ciri-ciri leadership. Ini mengikut kajian beliau, 99% orang yang gagal dalam perniagaan ni adalah kerana tiada ciri-ciri leadership. Leadership tu apa? Leadership ni dia adalah, kita panggil orang yang penggerak lah, orang ataupun kita panggil penggerak kepada sesebuah bisnes tu ataupun sesebuah perniagaan tu. Tak kira sama ada perniagaan tu dropship ataupun perniagaan tu founder ke, kita yang menggerakkan perniagaan kita. Jadi bila kita boleh bergerak, sama ada kita nak pantas menuju kepada kejayaan pun boleh, ataupun kita pun boleh bergerak perlahan, malah yang tak bergerak pun ada, terus berhenti terus mati pun ada. Jadi penting tak pentingnya leadership tu ni, dia terpulang kepada kita balik, kepada kuat tak kuatnya kita ni, leadership kita tu lah, Dan juga sebagai seorang leadership ni, ataupun kita panggil seorang yang nahoda kapal ataupun pemimpin lah kita panggil, dalam ataupun bos dalam bisnes ni, uh, dia kena beri, kata orang, kena beri banyak inspirasi kepada orang di sekeliling dia, untuk buat sesuatu tanggungjawab tu dengan terbaik. Maknanya dia kena sentiasa, kata orang, ke depan lah, sentiasa ke depan, kena tarik tim dia, kena motivate tim dia, kena push tim dia supaya boleh, kata orang, bergerakkan, boleh memberi inspirasi pada tim dia supaya boleh bergerak, boleh memajukan bisnes tu ke depan. Dan juga apa ni, dan dia juga sebagai leadership tak bolehlah kata orang tunjuk dia pun kena sama dalam tim tu juga. Dia kena sama, kata orang, bertukar semua dalam satu tim, di dalam tim tu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk bisnes tu lah. Dan juga apa ni, bayangkan jika kalau ada orang dalam kalangan tim kita ke, sama ada tim sale ke, tim dalam organisasi bisnes kita ke, kan, yang mana rasa macam tak seronok, down, macam rasa ditindas, rasa tak puas hati. Jadi perkara-perkara negatif macam ni, dia akan memberi efek ataupun memberi kesan buruk kepada bisnes kita. Dia macam barah lah, dia merebak. Dan juga seterusnya nanti, bukan dalam bisnes tu nanti barah tu merebak, dia akan pergi kepada pelanggan dan seterusnya kepada jualan kita ataupun profit bisnes kita. Itu dia punya, kata orang, barah tadi dia melebar sikit-sikit. Kalau kita tak betul, kalau kita tak ada ilmu dalam leadership tu sebenarnya, kita tak ada upgrade ilmu kita. Dan juga sebab itu apa ni, kalau kita tengok program-program keusahawanan lah, sama ada dalam negara ke atau luar negara ke, pentingnya leadership tu dalam menjalankan bisnes tu. Dia tekankan leadership tu. Dan juga selain daripada itu, mengikut kajian, 80% daripada bisnes gagal ni disebabkan oleh ramai usahawan ataupun ramai orang yang berbisnes ni, dia tak tahu tarik pelanggan. Saya ulang, kajian dapati 80% daripada orang yang berbisnes ni atau usahawan ni, dia gagal ataupun dia tidak tahu tarik pelanggan. Ataupun kata, kalau simplenya ialah
Dia tak tahu cara nak marketing lah. Sama ada marketing yang berkesan ni sama ada secara offline ataupun secara online. Itu satu. Yang kedua, secara percuma ataupun secara berbayar. Itu dua. Yang ketiga, dia ada proses-proses dia. Macam mana nak kumpul data habis. Dia ada proses yang kita kena tahu. Dan itu semua tu, proses tu yang komplit ni kita kena berilmu lah, kena dapatkan daripada orang-orang yang berilmu. Dan bukan sekadar berilmu, dan orang tu telah kata orang gunakan ilmu tu kepada orang yang sebelum kita dalam bisnes, dan orang tu pun berjaya, ada result dia. Itu penting. Dan juga di pihak kita pula, bukan hanya kita perlu tambah ilmu, kita bila ada ilmu kita kena bertindak. Kalau tidak, ilmu tak ada praktik lah, tak ada apa-apa kesan pun. Jadi di depan ilmu dia kena bertindak macam tu, ya. Dan juga apa ni, uh, bila cakap pasal isu tadi, ya, isu kita gagal atau kita tak tahu cara nak marketing besar ni, kita tahu marketing ni dia penting dalam sesuatu bisnes dan perniagaan. Tak kira berniaga besar ke kecil ke, apa ni, ada office ke tak ada office ke, berniaga gerai ke, kedai makan ke, ataupun founder ke, dropship ke, asalkan berniaga ni ataupun marketing ni dia penting dalam perniagaan. Kerana apa? Kerana tanpa uh, kita ada pengetahuan dalam marketing ni, jadi pendek cerita ni orang apa ni tak kenal produk kita, orang tak tahu produk kita, dan orang tak tahu apa yang kita buat. Macam mana saya kongsikan sebelum ni, video-video saya sebelum ni berkaitan dengan marketing, antaranya macam saya tadi, mentor keusahawanan satu kat Malaysia, dia cakap kan, dia kata marketing ni adalah oksigen kepada bisnes. Itu satu. Yang kedua, dia kata marketing ni merupakan jantung kepada perniagaan. Dia ada mention. Dan juga dalam video-video saya pun saya kongsikan sikit mengenai marketing ni, cara berbayar tak berbayar. Tuan-tuan perempuan kalau berminat boleh tengok, boleh search kat video saya yang sebelum ni lah, perkongsian ringkas saya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu bersama, insyaAllah, ya. Dan juga pentingnya marketing ni, dia antaranya ialah kita nak orang tahu apa bisnes kita, apa produk kita, apa perkhidmatan kita, apa yang kita boleh bantu mereka. Itu sebenarnya benda-benda ni mereka tak nampak lah, tak sampai kepada mereka. Jadi marketing kita tu kita boleh katakan tak berkesan bila sampai ke tahap tu lah. Dan juga bila tadi orang tahu ataupun apa ni, macam mana pula bila logik ni, macam mana bila orang tak tahu ni, macam mana orang nak beli produk kita, betul tak, untuk mendapatkan perkhidmatan kita. Jadi sudahnya kita kata orang terhenti kat situ lah, kita punya marketing tu. Dan juga lama kelamaan lah, secara logiknya lah, kalau begitu berterusan, kita tak upgrade ilmu kita, kita tak cari mentor, atau kita tak belajar dengan orang yang lebih tahu, yang proven result ni, jadi lama kelamaan kita punya bisnes tu akan terkubur lah. Marketing yang kita buat, marketing yang sama, ataupun banyak angle sebenarnya benda ni, dan kena ada ilmu juga. Jadi at the end kita punya bisnes akan terkubur. Dan juga cuba bayangkan kalau kita ada sebuah kedai, contoh kita punya kedai makan di satu kawasan, kita panggil satu kawasan yang baru lah, business center yang baru. Kita tak buat apa-apa, kita buat kedai makan, kita duduk, tak ada fikir nak tarik orang datang ke kedai kita, tak ada orang nak rasa jadah kita, tak ada buat kempen apa-apa. Bayangkan walaupun produk kita tu sedap, jadi kita boleh fikir sendiri, kalau kita tak tahu macam mana nak buat marketing, nak tarik orang datang ke tempat kita tu, end up macam saya cakap tadi lah, logiknya bisnes kita akan terkubur. Maknanya kat sini pentingnya pemasaran tu lah. Dan juga apa ni, jadi pendek ceritanya lah, kita ni sebagai usahawan, kita perlu menguasai dulu, menguasai marketing tu, supaya kita dapat menarik perhatian pelanggan. Seterusnya kita dapat peluang untuk buat jualan. Itu dia punya rantaian dia. Dan juga kalau ikut kajian di luar sana yang berkenaan dengan apa ni, bisnes ni, ke survival, apa ni kita panggil tahap hidup satu bisnes tu, dia kata dalam 70 ke 75% peratus bisnes yang bertahan tu dia adalah pada tahun pertama saja. Maknanya bisnes tu boleh survive hanya 75% je yang boleh survive. 1%, 75% saja, ataupun 70 ke 75% saja bisnes yang dianggapkan boleh survive lah. Yang lain tu
Begitu juga dia kata bila tahap kedua ni, bila tahun kedua berbisnes tu, daripada 75% tu, 64% tu pula yang boleh sampai ke tahap tahun kedua. Yang the rest tu tak boleh survive. Dan daripada 64% tu ke tahun yang ketiga hanya 56% saja survive. Yang lain tu tutup. Jadi itulah dia kajian mendapati inilah dia punya kata orang perjalanan tahun pertama bisnes, tahun kedua bisnes, tahun ketiga bisnes. Jadi apa pun saya nak kongsikan kat sini apa ni beberapa sebab lah yang saya rasa ini berdasarkan kajian bukan saya rasa berdasarkan kajian yang mana kenapa bisnes tu boleh gagal. Kenapa bisnes tu boleh gagal? Yang pertama ialah disebabkan kita tak ada kemahiran berniaga. Kita tak ada kemahiran berniaga. Dia secara khususnya lah secara spesifiknya apa ni kita ni nak berniaga tak ada masalah kita boleh berniaga, tapi kita tak ada ilmu untuk kita nak tetapkan, kita tak ada ilmu ataupun tak ada kemahiran nak tetapkan harga produk kita ataupun harga servis kita. Kita ada kemahiran kat situ. Kita tak ada kemahiran ataupun tak pandai untuk menguruskan kewangan perniagaan kita, dan juga kita tidak ada perancangan bisnes kita. Kita gagal pula untuk kita kawal kos-kos yang terlibat dalam perniagaan kita. Jadi benda-benda ni, antara benda-benda ni inilah yang menyebabkan kita tak ada kemahiran, kita tak ada ilmu nak belajar, menyebabkan kita tak tahu. Inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan bisnes kita boleh gagal. Kita tak ada ilmu kat situ. Satu. Yang kedua ialah kita tak ada kemahiran pula untuk kita nak menguruskan bisnes tu. Dia apa ni? Dia macam bila menyebabkan bila kita nak menguruskan bisnes, dia melibatkan macam katakanlah perniagaan kita ni cepat berkembang apa ni sehingga kita dunia berkembang sampai kita grow kita punya bisnes sampai kita hilang kawalan. Kita kedua tapi kita hilang kawalan bisnes tu. Umpama macam kita lantik dropship kita, ejen kita ni banyak kita lantik, dah lah kita lantik banyak, kita rekrut ramai. Lepas tu kita sendiri tak ada sistem yang mana boleh memantau mereka, kita tak ada sistem yang boleh membimbing mereka, kita ada sistem atau plan ke yang untuk bantu mereka untuk buat marketing untuk dapatkan keuntungan. Kita tak ada kat situ. Kemahiran kita nak uruskan bisnes tu, sistem tu kita tak develop, kita tak plan. Jadi pendek ceritanya pengguna kita ejen ramai, dropship ramai, tapi kita apa ni keuntungan kita sikit. Maknanya penat aja kita rekrut, dan penat juga diorang pun akan rasa macam tak berbaloi jadi dropship kat suatu tempat tu. Diorang impian untuk dapat pendapatan secara zahirnya kan. Jadi kita pula nak dapatkan berkongsi keuntungan. Jadi kita tak dapat tak balance lah benda tu. Jadi itulah saya kata tadi, kita kemahiran untuk menguruskan bisnes tu kita tak ada biasanya. Ini faktor-faktor menyebabkan satu bisnes tu gagal. Dan ini kembali kepada kita kena dapatkan ilmu. Ilmu ni dia bukan saja ilmu. Kalau fikir ilmu ni saya sendiri dulu pun tersilap bila fikir ilmu ni boleh dapat kat Google je. Kita search kat Google boleh dapat. Memang boleh dapat. Memang kalau kita pandai cari, gunakan keyword Google ni, kita boleh dapat macam-macam artikel, macam-macam jurnal ataupun macam-macam yang tips kita boleh dapat dalam sesuatu yang kalau kita nak bisnes ni kan. Tapi yang utamanya lah bukan itu saja tau. Kita kena kadang apa yang kita baca tu, apa yang kita faham tu tak sama macam mana yang perkara tu nak lah. Macam orang yang menulis tu katakan seorang usahawan, tak faham kita faham apa yang kita faham, dan kita tak tahu apa yang kita tak tahu, dan juga tak sampai apa yang dia nak tu. Jadi dengan cara kita kena ada dibimbing lah, maknanya perlu ada dibimbing supaya kita buat betul. Macam kita mengaji kan, kita boleh baca tapi kita tak tahu tajwid dia. Jadi bacaan tu jadi salah. Kadang panjang pendek tu pun dia ada makna, orang nak tahu. Jadi kalau tak ada cikgu yang mengajar membetulkan tajwid kita, sebutan kita, makhraj kita ke, tanwin ke, jadi benda-benda tu menyebabkan kita ingat kita buat betul dah, rupanya salah. Jadi itulah ilmu
dia kena ada dibimbing. Dan siapa dibimbing dia, kita kena cari kat luar sana. Yang mana orang yang dibimbing tu dia ada result dia. Itu yang penting. Jadi pernah melatih orang lain sebelum kita, dan orang yang dilatih tu berjaya. Jadi kita kena cari kat luar sana. Dan juga itu yang kedua. Yang ketiga ialah pengalaman. Pengalaman dalam bidang bisnes yang kita ceburi tu. Dia macam ni. Macam mana ya? Uh, Contoh macam kita yang dah berniaga, dah berniaga ataupun yang baru je nak belajar berniaga ni, dia pengalaman dia macam ni. Dia umpama macam bayi lah, bayi yang baru nak start merangkak, baru nak start berjalan. Biasanya kita pastikan proses tu dia akan jatuh, dia akan jatuh, dia akan bangkit semula dan dia akan berjalan. Begitu juga dengan bisnes. Dia kadang-kadang ada masa ni dia akan jatuh, dan juga kita kena bangkit cepat-cepat, dan juga kita akan teruskan juga proses tu balik untuk capai objektif yang kita nak tu lah. Dan juga bila bisnes kita ni naik, dia akan kata satu peringkat nanti, kita akan kita perlukan di guide, perlukan orang pantau kita, perlu ada cikgu yang pantau kita supaya kita tak buat silap lah. Itu yang penting. Sebab kita ni tak nak buang tiga perkara yang besar pada kita. Pertama, tak nak buang masa, tak nak buang tenaga, dan juga tak nak buang wang ringgit. Jadi itulah yang saya kata tadi, pengalaman kita tak ada, tapi kita nak belajar pada pengalaman tu tak ada masalah. Tapi sebenarnya kita kena gunakan shortcut lah. Yang mana bila cakap shortcut ni, saya ada kongsikan semalam tajuk macam mana shortcut untuk bisnes berjaya tu. Boleh tengok kat video tu macam mana kita panggil teknik lah, ataupun trik, ataupun tips macam mana kita nak berniaga. Kita kena belajar daripada pengalaman orang yang dah berjaya. Itu senang. Tak payah kita cek pengalaman sendiri lagi. Kita gunakan pengalaman dia, kita ambil, kita buat, dan untuk kita buat betul. Macam itulah pendek ceritanya. Ataupun macam ni, tuan-tuan kau nak tengok boleh di video saya yang semalam tu, saya ada kongsikan tajuk dia, tips apa cepat berjaya je. Siapa pun dah lupa dah, boleh tengok tips bagaimana nak cepat berbisnes, berjaya dalam bisnes. Macam itulah. Itu antaranya ialah kita belajar dari pengalaman orang yang dah berjaya, yang dia buat betul. Itu senang dan coklat lah. Okey, baik. Macam boleh ke boleh, faham ke faham. Itu tadi saya nak kongsikan tiga perkara lah yang berkenaan dengan kenapa bila kita buat bisnes tu boleh jadi gagal. Antaranya ialah pertama, kita tak ada kemahiran dalam perniagaan tu. Ini kepada orang yang baru. Jadi, dan juga kedua ialah kemahiran kita untuk menguruskan bisnes tu kita tak ada, kita tak ada ilmu, kita tak cari ilmu, kita upgrade ilmu kita. Dan yang ketiga ialah pengalaman dalam bisnes tu. Apa cara yang mudah supaya kita tak ada buat silap banyak lah. Tak perlu pengalaman yang susah dengan dinding semua ni. Kita boleh gunakan pengalaman orang untuk kita shortcutkan kejayaan kita tu. Boleh. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Itu saja perkongsian saya yang pertama, tips atau tajuk saya yang pertama, berkenaan dengan macam mana bisnes boleh gagal lah. Sebab kenapa bisnes tu boleh gagal. Jadi moga-moga benda ni ada manfaatnya. Kalau ada manfaat tu, seperti mana saya katakan sebelum ni, jangan lupa sharekan kepada orang-orang di luar sana lah. Moga-moga kita mendapat ilmu, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu mencari grup dropship baru yang untuk kita train, untuk kita coach, untuk kita latih, agar sama-sama membantu kita tingkatkan ekonomi kita bersama-sama, insya-Allah, dan juga ekonomi keluarga kita. Okey, baik, saya sharekan kat sini syarat-syarat untuk jadi dropship ni. Sebelum tu saya nak nak kongsikan dropship kita ni tak ada kata orang sesiapa saja, sesiapa saja di luar sana yang berminat boleh jadi dropship kami. Tak ada masalah. Tak kira lah sama ada pelajar ke, ataupun yang dah habis belajar tunggu result, ataupun yang dah habis belajar nak apply kerja, tak dapat kerja lagi, boleh kita invite, tak ada masalah.
ataupun suri rumah pun boleh, ataupun pesara kerajaan ke, swasta ke, cikgu ke, ataupun orang yang setiap kali bila cukup bulan tu risau, tak ada enough pendapatan, tak ada saving untuk emergency, dan juga yang mana yang minat nak berniaga tapi tak pandai berniaga, takut tak ada orang nak bimbing, takut terlanggar dinding ke, ataupun yang dah berniaga tapi bila COVID ni melanda, bisnes tutup dan ingin bangkit semula berniaga. Jadi kami cari ciri-ciri orang-orang yang macam ni untuk kita tawarkan peluang dropship tu bersama kami. Dan juga saya kongsikan kat sini, pengambilan dropship kami ni dibuka, tapi dalam kata orang tim yang tak ramai lah, grup yang tak ramai, dan juga of course dia punya konsep siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia dapat. Dan juga dropship kami ni sangat mudah nak join, iaitu pertamanya tak perlu sebarang modal lah, yang maknanya pendaftaran tu percuma, tak perlu beli stok, simpan di rumah ke, di store ke, di office ke, kemudian tak perlu post barang. Ini semua tak ada, tak perlu fikir, tak perlu risau. Dan juga produk yang kita nak ketengahkan lah, produk ni lah, produk kesihatan parti Ajwa atau parti kurma Ajwa, yang mana produk ni insya-Allah mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi lah, repeat sale tinggi insya-Allah. Produk kesihatan ni. Dan bila cakap pasal kontrak dropship ni, saya kadang terdengar ada perasan kat luar sana, dropship kat luar tu ada kontrak, yang mana dia ada target sale secara bulanan dia. Tapi bagi kami mudah saja, tak perlu kontrak, tak ada black and white, dan juga boleh buat secara santai je lah bisnes ni. Tapi kena ingat, bila kita nak berbisnes ni, sama ada dropship pun, kita mesti ada impian. Impian kita apa, target kita nak dapat berapa banyak. Jadi mentaliti untuk bersantai ni tak adalah sepatutnya. Dan juga kita sebagai orang Islam tu dia ada prinsip dia, iaitu manjadah wajadah, siapa berusaha pasti dapat. Jadi kita kena pegang prinsip tu, kita kena berusaha untuk tingkatkan ekonomi kita lah. Dan juga di pihak kami, bahan pemasaran tu kita sediakan, bahan pemasaran, group support, dan juga sesi coaching secara bergrup tu kita akan buat lah. Kita akan sediakan platform ni untuk kata orang, pendek ceritanya kita nak groom dari segi marketing tu, kita bagi tips-tips pemasaran, tips-tips IG, tips-tips Facebook group, kolam, semua ni kita akan prepare, kita akan bagi ilmu supaya perempuan buat benda ni dengan betul dan boleh mendatangkan hasil yang cepat insya-Allah. Okey, baik. Di samping tu juga kita di samping training, coaching semua ni kita bagi, kita juga offer reward dalam bentuk bonus lah, bonus secara bulanan ataupun secara 3 bulan sekali ke, 6 bulan sekali ke, yang mana jika tuan-tuan perempuan yang menjadi dropship kami ni berjaya capai sales yang kita targetkan tu, maknanya tuan-tuan perempuan dapat dua pendapatan lah. Yang pertama, komisen daripada setiap produk yang terjual. Yang kedua ialah target sale tu, bonus tu dapat. Jadi dapat dua income lah. Okey, baik. Dan semua ni yang kita rancang semua ni tak ada kata orang tak kesampaian sekiranya dropship yang kami lantik tu dia punya ciri dia tak rajin, mentaliti dia tak committed, tak ada disiplin, ni susah lah. Semua benda ni tak ada kita takkan berjaya lah kalau benda-benda ni tuan-tuan perempuan tak tunjukkan tak kerajinan, tak tunjukkan committed, tak boleh, kita boleh buat apalah. Okey, baik. Andai kata tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa PM kami, DM kami, sertakan nama penuh, alamat email dan juga nombor handphone ke link di bawah. InsyaAllah kami akan kongsikan dia punya syarat-syarat dia untuk inilah pengetahuan dan tindakan seterusnya tuan-tuan perempuan untuk pendaftaran dropship tu. Dan juga andai katalah kalau tuan-tuan kenal siapa yang kat luar sana yang nak dibantu untuk tingkatkan ekonomi mereka, jangan lupa, sama ada rakan ke, rakan office ke, rakan dalam sosial media ke, keluarga ataupun saudara mara yang ingin dibantu, ataupun jadi tetangga komuniti lah,
yang terjejas ekonomi mereka akibat pandemik COVID-19 ni. Jadi jangan lupa sharekan link di bawah. Kami akan kongsikan juga info tu secara percuma. Kami akan bantu sebaik yang mungkin lah, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan sekian. Itu saja tadi perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama dengan AR Tama. Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kajian Mayo Clinic ya. Jadi kalau tuan nak dapat video saya tadi, kalau nakkan linknya boleh pergi ke mayoclinic.com tadi, boleh dapatkan, boleh search kat situ ya, tentang kolesterol tadi. Okey, baik tuan-tuan sekian. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir, iaitu berkenaan dengan peringatan ya, kita bersama-sama ya, peringatan untuk diri saya, peringatan untuk tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan COVID-19 ni lah. Saya nak kongsikan dalam FB saya hari ini ya, 4 topik, iaitu pertama saya kongsikan berkenaan dengan perniagaan tadi ya, kenapa bisnes tu gagal, sebab bisnes gagal. Yang kedua saya kongsikan tentang peluang perniagaan dropship bersama kami. Yang ketiga tentang kajian saintifik perniagaan kurma ni, apa yang kurma dapat bantu untuk kesihatan kita semua, insya-Allah. Dan yang terakhir adalah peringatan kita bersama tentang COVID-19 yang kita kena kekal, kena kita patuhi. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Jangan lupa sharekan jika benda ni bermanfaat untuk orang lain di luar sana. Jangan lupa sharekan video ni. Moga-moga kita membantu dalam melakukan
perkara kebaikan. Moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga moga-moga pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, yang baru saya mengikuti live saya, jangan lupa boleh ulang sebenarnya video ni berawal dan boleh tengok balik, tak ada masalah. Dan juga kepada yang masih lagi mengikuti live saya daripada awal hingga ke penghujung ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan-tuan puan. Moga-moga kita sama-sama mendapat ilmu. Anda kata tuan-tuan puan nak kongsikan ilmu atau pengalaman apa-apa yang menarik dengan tajuk yang kita kongsikan hari ini, bolehlah komen di bawah, kita baca bersama, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama, insya-Allah. Andai kata saya tak dapat buat FB Live tu pada waktu yang ditetapkan, saya akan upkan poster, dan biasanya kita buat sebelah malam, insya-Allah. Ya, pada hari yang sama tapi sebelah malam. Okey, baik tuan-tuan sekalian, sebelum saya mengakhiri FB Live saya ingin berpesanlah untuk diri saya dan juga tuan-tuan luar sana, dan juga untuk keluarga-keluarga kita sama-sama, insya-Allah, iaitu marilah kita sama-sama kita menjaga kita menjaga kesihatan kita, kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang di sekitar kita, komuniti kita dengan kita mengamalkan, kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ataupun oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, agar kita berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 secepat yang mungkin, agar kita boleh balik beraktiviti seperti sedia kala, insya-Allah. Okey, baik, di samping kita berusaha, kita berusaha, jangan lupa kita teruskan kita berdoa, kita teruskan bertawakal agar Allah bersama kita, membantu kita, menguatkan dalaman kita untuk mengharungi cobaan ni, dugaan ni, musibah ni, ujian ni bersama-sama. Dan juga jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu sahaja daripada saya hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu dan hari, insya-Allah. Saya akhiri ability saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu merupakan moto penjagaan kami. Stay safe, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.